Ulama-ulama sebut, kalaupun siapa yang hidup sampai ke akhir zaman, itu tanda manusia yang jahat. Kita berdoa pada Allah biar kita ini tidak sampai kepada dunia kiamat, hari kiamat yang Allah nak tutup alam ini. Pagi datang masjid, duduk saf yang pertama pula tu. Malam saf pertama juga kelak malam. Nak sebutnya dua-dua. Dia pergi, orang tanya dia, kenapa pergi dua-dua? Dia jawab, supaya Allah pening kepala dengan saya. Dia sedap dia sebut, biar Allah pening kepala dengan dia. Padahal dia yang pening kepala kepada Allah. Bukan Allah pening kepala pada dia. Dia yang pening kepala dalam mentaati perintah Allah. Kalaulah fitnah ni dah masuk dah, mengacuni dalam keluarga kalian, masing-masing saling tuding menuding. Isteri tuding pada suami, suami bersangka buruk terhadap isteri. Kemudian Rasulullah SAW sebut, anak-anak mula melihat mak ayah dalam keadaan yang bertempur, berkelahi sepanjang masa. Rasulullah kata apa dia? Kamu diajar supaya fa in dakhala ala ahadikum baitah, kalaulah fitnah ni dah masuk dalam rumah tangga kamu, falyakun, maka jadikanlah diri kamu ka khair ibni Adam, sebaik-baik anak Adam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu ingat ke kamu masuk syurga free-free ke? Allah tanya demikian. Kamu ingat ke bila kamu hidup sebagai di atas muka bumi ni, kamu boleh masuk syurga mana kamu nak? Sedangkan kamu belum lagi dinyatakan dalam diri kamu tentang bagaimana kamu beriman dan kamu berjihad di jalan Allah sebelum kamu menjadi orang yang benar-benar menjadi orang yang sabar dalam hidup kamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat dan peluang di mana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk berbicara tentang saat-saat hampir berlakunya yang disebut dengan kiamat. Dan Allah jadikan bila nak berlakunya kiamat ini, di sana ada tanda-tanda yang perlu dilalui di kalangan kita, ataupun adanya tanda-tanda untuk membuatkan diri kita bersiap untuk saat yang disebut dengan hari kiamat ini. Dalam hidup kita kena faham bahawa perjalanan hidup ini tidak berakhir dengan dunia. Tetapi Allah jadikan lepas pada kita hidup di dunia ini, ada lagi keimanan kita untuk kita hidup di alam barzah. Tapi waktu mana berlakunya kiamat, tidak ada lagi yang disebut dengan barzah. Berakhirnya barzah dan terus akan dibangkitkan yang disebut dengan hari mahsyar Allah. Ini ada perbincangan para alim ulama. Ada yang sebut ada juga barzah, masuk dalam barzah. Tapi di saat mana berada di barzah itu, masing-masing akan melalui saat-saat barzah. Orang yang mati di saat demikian. Ada yang berpandangan bahawa tidak ada lagi barzah. Bahkan di waktu itu kita akan hidup di padang mahsyar Allah. Ataupun kitanya dibangkitkan balik daripada kawasan yang kematian kita, terus sampailah kita berada yang namakan dengan padang mahsyar Allah. Tetapi ulama-ulama sebut, kalaupun siapa yang hidup sampai ke akhir zaman, itu tanda manusia yang jahat. Kita berdoa pada Allah biar kita ini tidak sampai kepada dunia kiamat, hari kiamat yang Allah nak tutup alam ini. Kerana sedikit sangat orang-orang soleh yang boleh kekal pada saat itu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan matikan orang-orang soleh di awal-awal lagi, sehingga kan bila berada di pada penghujung zaman itu, tinggal yang mereka yang jahat saja. Mereka yang jahat inilah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tak termasuk di kalangan mereka itu. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, boleh jadi kita akan tanya, apa tanda-tanda nak berlakunya kiamat itu? Dalam hidup kita ni Allah jadikan tanda-tanda. Kereta nak mati ada tanda-tanda. Orang nak mati ada tanda-tanda. Allah jadikan demikian. Handphone kita nak mati pun ada tanda-tanda. Demikian juga Allah nak tutup alam ini. Bila Allah nak tutup alam ini, Allah bagi tanda-tanda. Tanda-tandanya kita telah sebut yang sampai yang ke-11
pada kali ini kita akan sebut di antara tanda yang menunjukkan akan berlakunya kiamat, di mana kita terpaksa mengharungi zaman fitnah. Zaman fitnah seperti malam yang pekat, yang gelap pekat saat itu. Yang ni yang disebut dalam hadis-hadis Rasulullah yang menggambarkan pada kita akan sampai saat di mana kita akan mengharungi zaman yang disebut dengan fitnah. Fitnah apa yang akan terjadi pada seorang ini? Saya suka sebut fitnah pada 5 perkara yang akan terjadi pada seorang. Yang pertama, fitnah terhadap agamanya. Yang ni yang disebut dengan ujian terhadap agama seseorang. Fitnah terhadap agama ni sampai peringkat tercabut iman daripada tubuh badan seorang. Yang kedua, fitnah terhadap akalnya. Akal yang berlaku pada seorang, akal kita ni akan terfitnah. Di mana kita jadi dalam keadaan tak waras. Cara berfikir jadi hilang kewarasan. Cara hidup kita ni pun jadi macam mabuk. Wa ma hum bisukara. Tapi mereka bukan mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Tapi azab Allah tu terlalu amat pedih di saat demikian. Yang ketiga, fitnah yang berlaku pada yang disebut dengan yang dinamakan dengan keturunan kita. Fitnah berlaku pada keturunan. Di mana anak-anak zina ini terlampau ramai. Di zaman orang yang berzina ini menjadi kebiasaan. Mereka berbangga dengan perzinaan yang mereka lakukan itu. Ini zaman fitnah dalam hidup kita, kita kena faham. Yang keempat, fitnah pada harta benda kita. Harta benda yang membawa fitnah datang, harta sumber yang entah daripada mana-mana. Sumber fitnah dan dalam keadaan yang kita akan berjumpa dengan orang yang berebut dengan harta benda. Suasana yang berlaku di saat itu. Yang kelima, fitnah kepada jasad. Pada seorang, sama ada dalam tubuh badan kita, fitnah yang datang penyakit-penyakit yang menyebabkan kita tak tahu bagaimana datangnya penyakit ini. Kenapa berlaku demikian? Ini dipanggil fitnah yang ujian dalam kehidupan seseorang. Hari ini kita akan bicara tajuk inilah. Salah satu di antara tanda datangnya hari kiamat adalah sebuah peristiwa yang menyeramkan. Yakni akan terjadi fitnah yang mencengkam. Yang akan berlaku. Al-Fatan adalah bentuk plural daripada kalimah fitnah. Yang bererti cubaan dan ujian. Yang Allah jadikan akan berlaku cubaan dan ujian yang banyak dalam hidup orang beriman. Selanjutnya, kata ini diidentitikan pada segala hal yang dibenci ataupun kembali kepadanya. Kalau orang tanya lagi, apa maksud yang disebut dengan fatan ataupun fitnah itu? Perkara yang dibenci yang berlaku pada seorang. Ini di antara tanda. Seperti berlakunya dosa, berlakunya kekufuran, berlakunya pembunuhan, berlakunya pembakaran, berlakunya dalam bentuk kebencian yang berlaku dalam hidup seorang. Itu dipanggil fitnah. Fitnah yang terjadi dalam hidup seorang. Benda yang terjadi itu kita tak suka. Itu tanda fitnah dalam keadaan demikian. Nabi telah mengkhabarkan bahawa di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya fitnah-fitnah yang besar. Ini di antara tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Yang mencampur adukkan antara yang hak dan juga yang batil. Kita jadi keliru. Zaman, dia panggil zaman kekeliruan. Orang ni betul ke orang soleh? Orang ni betul ke orang yang dipanggil mentaati perintah Allah? Kadang-kadang kita tengok orang yang berupa wajah-wajah yang tak beriman bercakap tentang mengenai iman. Manakala orang yang wajah-wajah yang beriman membuat perbuatan yang menunjukkan tidak ada iman. Dia akan berlaku zaman demikian. Keliru. Yang pakai serban karaoke, manakala yang tak pakai serban, tak pakai kopiah, baca Quran. Misal contoh, zaman yang kita kata pelik kan, orang pakai serban, orang yang pakai kopiah tiba-tiba bernyanyi, berjoget. Manakala orang yang tak pakai apa-apa, tak kepala, tak ada tanda-tanda orang yang alim pada tubuh badan dia tersebut, sibuk melagu-lagukan Al-Quran Karim dan membacakan ayat-ayat suci. Kadang-kadang sampai peringkat kita tengok dia lebih warok daripada orang yang sebegini. Ini zaman terbalik dipanggil. Kemudian terjadi yang dalam keadaan yang demikian, kegoncangan keimanan pada seorang. Sampai ada seorang yang di pagi hari dia beriman, di petang hari dia menjadi kafir. Ada orang yang jadi demikian. Pagi nampak dia seorang soleh. Pagi nampak dia orang yang beriman pada Allah. Malam dia jatuh dalam keadaan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi datang masjid, duduk saf yang pertama pula tu. Malam saf pertama juga kelak malam.
Nak sebutnya dua-dua. Dia pergi. Orang tanya dia, kenapa pergi dua-dua? Dia jawab, supaya Allah pening kepala dengan saya. dia sedap dia sebut, biar Allah pening kepala dengan dia. Padahal dia yang pening kepala kepada Allah. Bukan Allah pening kepala pada dia. Dia yang pening kepala dalam mentaati perintah Allah. Kenapa? Kerana dia sedang dalam keadaan fitnah. Dia difitnah dengan ujian ini. Ada yang pada petang hari dia beriman pada Allah. Ada orang yang malam hari sujud doa pada Allah. Doa pada Allah. Manakala pagi hari jatuh kafir dalam hidup dia kepada Allah. Lawan Allah. Siang hari lawan Allah. Malam hari bangun tahajud. Malam hari dalam mentaati perintah Allah. Kemudian terbuka dan muncullah fitnah-fitnah lain. Maka dia berkata, inilah yang membinasakanku. Datang pula ujian-ujian yang lain. Akhirnya dia kata, habis aku. Fitnah-fitnah itu senantiasa bermunculan di tengah-tengah manusia hingga berlaku kiamat nanti. Hingga berlaku kiamat. Di saat mana datangnya yang disebut dengan menjadi kebingungan di kalangan orang-orang yang beriman pada Allah dengan orang yang tak beriman pada Allah. Dalam hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ah fitanan ka qata'il lailil muzlim." Rasulullah sebut di antara saat mana menjelang berlakunya hari kiamat akan banyak fitnah-fitnah bagaikan malam yang gelap gelita di saat itu. Bila nak berlakunya kiamat, kamu akan dapati apa dia? Kamu akan dapati di mana? Saat mana masa yang berlaku tersebut kaqata'il lailil muzlim. Macam malam yang gelap pekat. Yang kamu tak tahu mana yang putih, mana yang merah, mana yang biru, mana yang hitam, mana yang menjadi warna-warna kehidupan. Tak tahu. Kerana apa dia? Masa itu masa fitnah. Dipanggil demikian. Yusbihur rajulu fiha mu'min. Ada seorang lelaki pada siang harinya menjadi seorang mukmin. Wa yusi'u kafir. Bila sampai malam hari, kafir terus. Lawan terus Allah. Menjadi wajah dia jadi dua wajah. Siang hari mukmin, malam hari jatuh kafir. Perangai dia tu, perbuatan dia tu. Pada siang hari saja, pada masuk malam hari saja, ada orang yang waktu mana siang hari dalam keadaan yang taat pada perintah Allah. Mayang, malam berzina. Malam minum arak. Malam pergi ke malam. Ada orang yang demikian. Kadang-kadang masa orang yang zikir, musim-musim orang ingat pada Rasulullah, dialah yang ingat pada Rasulullah. Geleng kepala dia. Baca zikir, baca wirid. Selawat pada Rasulullah. Selawat tu pusing pula. Serban atas kepala misal contohnya. Selawat tu sukanya dia. Dalam keadaan dia berselawat, rindunya dia pada Rasulullah. Tapi malam hari pula, dia dalam keadaan yang siang hari dia mukmin, malam hari jatuh kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang pada malam hari mukmin, doa pada Allah. Manakala siang hari pula jatuh kafir pula. Lawan Allah. Bersama dengan mereka yang kafir untuk menentang Allah, menentang perjuangan Islam. Ni nak sebut malam hari zikir. Tasbih dekat tangan. Tak tinggal tasbih ni. Baca doa dan sebagainya. Tapi pada siang hari lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya dia tokek judi. Rupa-rupanya dia tokek yang buat maksiat. Dia bos dalam melaksanakan yang disebut dengan perintah-perintah syaitan berbanding dengan melaksanakan perintah Allah dalam hidup dia. Al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Rasulullah kata, yang duduk diam tu jauh zaman itu jauh lebih baik daripada yang sibuk berjalan-jalan, yang sedang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minal mashi. Yang berdiri jauh lebih baik berdiri tegak je, tak berjalan ke mana-mana. Jauh lebih baik daripada sibuk berjalan di antara satu sama lain, satu tempat yang lain. Rasulullah kata, zaman itu zaman yang orang duduk diam kat rumah jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang berdiri. Berdiri je melilau-lilau mata dia. Mandang itu, mandang ini. Orang yang berdiri jauh lebih baik daripada orang berjalan. Patutnya orang berjalan tu lebih baik daripada orang berdiri. Orang yang berdiri tu jauh lebih baik daripada orang duduk. Tiba-tiba bila sampai akhir zaman, di mana yang berdiri itu, yang duduk tu lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wal mashi fiha khairan minas sa'i. Dan orang yang berjalan jauh lebih baik daripada yang berulang-alik, yang pergi dan kemari. Fakassiru
qiyasukum wa qatti'u awtarakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam keadaan sebegitu Rasulullah gambarkan dan orang berjalan saat itu lebih baik daripada yang berlari. Kemudian Rasulullah kata patahkanlah busur-busur kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut fakassiru kisiyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut patahkan busur-busur kalian. Panah-panah tu kerana akan berkelahi di kalangan kamu kalau sekiranya dibiarkan busur-busur itu terhunus. Wa qatti'u awtarakum, dan putuskan tali-tali busur kalian. Rasulullah kata putus. Jangan kamu biarkan dia melemparkan tali busur itu. Jangan biarkan tali busur tersebut patah-patah. Rasulullah kata, jangan kamu hidupkan benda-benda yang demikian. Rasulullah kata, wadribu suyufakum bil hijarah, dan hendaklah kalian pukullah pedang-pedang kalian itu ke batu. Biar tumpul pedang-pedang tu. Kalau tidak, dia akan membunuh di akhir zaman nanti. Kemudian Rasulullah kata, fa in daqala ala ahadikum baitahu falyakun ka khair ibn Adam. Rasulullah kata, kalaulah fitnah ini mula masuki rumah kalian, maka jadikanlah kalian terbaik di kalangan anak-anak Adam. Jangan biarkan kalian melayan hawa nafsu kalian. Kalaulah fitnah ni dah masuk dah, mengacuni dalam keluarga kalian, masing-masing saling tuding menuding. Isteri tuding pada suami, suami bersangka buruk terhadap isteri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut anak-anak mula melihat mak ayah dalam keadaan yang bertempur, berkelahi sepanjang masa. Rasulullah kata apa dia? Kamu diajar supaya fa in daqala ala ahadikum baitah, kalaulah fitnah ni dah masuk dalam rumah tangga kamu, falyakun, maka jadikanlah diri kamu ka khair ibni Adam, sebaik-baik anak Adam. Kamu jangan layan fitnah ini. Kalau kamu layan fitnah ini, hancur lebur rumah tangga kalian. Kalian layan fitnah ini akan menyebabkan rosak negara kalian, akan rosak negeri kalian. Kerana apa dia? Saling tuding menuding, salah menyalah di antara satu sama lain di akhir zaman yang berlaku. Zaman kita lah. Zaman kita ni zaman fitnah kan. Sebab tak kena dibuatnya. Buat yang macam ni tak betul, buat yang macam ni tak betul. Yang sama-sama kata saya yang betul. Yang akhirnya berlaku apa dia? Berlakulah perbalahan yang berterusan dan berpanjangan. Pecah di kalangan kita. Kerana apa dia? Fitnah-fitnah yang melaga-lagakan di antara kekuatan umat Islam, sehinggakan umat Islam menjadi lumpuh dan tidak ada kekuatan di saat itu. Ingat hadis Rasulullah ini. Hadis mengenai fitnah berjumlah banyak sangat. Nabi SAW memperingatkan umatnya daripada segala bentuk fitnah dan memerintahkan mereka supaya berlindung daripadanya, serta mengkabarkan bahawa generasi terakhir daripada umat ini akan tertimpa cobaan dan fitnah-fitnah yang besar. Rasulullah ajar demikian. Generasi yang terakhir di kalangan kita ni akan berlaku fitnah-fitnah yang besar yang berlaku di kalangan mereka. Ada peristiwa fitnah yang telah terjadi dalam sejarah sebelum daripada ini. Antaranya munculnya fitnah daripada arah timur, Al-Masyriq, pembunuhan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Ni zaman fitnah. Perang Jamal, perang Siffin. Kemudian di kalangan kita fenomena Khawarij yang berlaku. Kemudian perang Hurrah. Kemudian fitnah bahawa Al-Quran adalah makhluk yang berlaku. Fitnah ataupun mengikuti gaya kehidupan orang-orang yang terdahulu. Ini di antara fitnah-fitnah yang terjadi pada umat sebelum daripada kita. Zaman kita, orang alim tidak dipercayai, tidak diyakini, manakala si kafir lebih dipercayai. Ini zaman fitnah kita ni. Orang alim yang mengajar daripada sejak muda sampai tua, yang buat karang kitab, yang mengajar di masjid dan sebagainya, orang ni orang jahat, dia anggap demikian. Manakala orang barat datang negara kita, tuduh orang alim tu makan rasuah, tuduh orang alim tu mentaati perintah Allah, kata macam-macam gaya. Kitanya tuduh dengan tuduhan si alim itu seolah-olah pemecah belah masyarakat. Orang kita pergi percaya pada si kafir tadi dibandingkan dengan orang alim yang mengajak kepada ketaatan pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zaman fitnah. Banyak hadis-hadis Rasulullah cerita bagaimana fitnah umat sebelum daripada kita ni berlaku. Sampai peringkat Sayyidina Osman dibunuh, peringkat Sayyidina Ali dibunuh, Umar Al-Khattab dibunuh dalam sejarah umat Islam. Pembunuhan demi pembunuhan yang berlaku. Kemudian sampai peringkat
imam-imam yang hebat. Imam Bukhari sampai peringkat meninggal dunia dalam keadaan zaman fitnah. Kemudian kita baca dalam sejarah, Imam-Imam Ahmad bin Hanbal dicabut dan disebat. Dalam sejarah mereka sebut. Imam Nawawi dikeluarkan daripada kampung halaman dia. Dibuang daerah. Semata-mata dengan keadaan berlaku perbalahan di antara pemerintah dengan para alim ulama. Zaman kita, kalau zaman Imam Nawawi, zaman-zaman Imam Ghazali, imam-imam yang sebelum daripada ni, diuji dengan fitnah-fitnah sedemikian rupa, zaman kita lebih dahsyat. Zaman kita ni, orang-orang alim tidak dipandang. Yang dimuliakan siapa? Orang-orang yang berbuat maksiat pada Allah. Yang berbuat maksiat. Orang ni dijulang. Tuan-tuan tengok bagaimana follower-follower, misal contoh. Orang alim dibandingkan follower-follower orang yang tidak alim. Tapi yang mengajak manusia kepada kemungkaran dibandingkan dengan follower yang mengajak manusia kepada ketaatan. Cuba kita perhati elok-elok di kalangan kita. Berapa ramai sangat orang alim diikuti. Berapa ramai sangat kuliah-kuliah orang nak di-share. Tapi cuba buat konsert. Buat je maksiat. Jauh ramai orang yang memandang dibandingkan dengan orang yang mentaati perintah Allah dan dibandingkan dengan perkara yang maksiat pada Allah SWT. Ini tanda kita berada lebih dahsyat lagi zaman kita. Orang boleh buat maksiat dalam bilik. Dalam bilik dia. Dia buat seorang-seorang buat maksiat di akhir zaman. Di akhir zaman ni fitnah yang terjadi, orang buat maksiat dengan jari-jari. Jari-jari. Macam mana jari-jari boleh buat maksiat? Forward. Kemudian reply, caci maki. Tangan-tangan kita ni caci, tak, seolah-olah tak kenal orang ni orang alim ke, orang ni orang yang dalam keadaan tak alim di kalangan kita. Tak pandai langsung nak menghormati di antara satu sama lain. Seandainya berbagai fitnah, baik kecil ataupun besar, yang akan dimunculkan sebelum terjadi hari kiamat itu, dibebankan pada manusia, baik secara mental ataupun fizikal, mereka tidak mungkin tahan menerimanya, kerana manusia sendiri telah diciptakan oleh Allah dengan dalam manusia itu sendiri dicipta oleh Allah dalam keadaan yang posisi yang lemah dalam hidup mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu lemah. Bukannya kuat pun. Bila kamu nak melalui saat yang ujian-ujian tu, ramai di kalangan kita rebah. Kerana apa dia? Fitnah akhir zaman yang terjadi pada dunia yang Allah nak tutup ini sendiri. Siapa pun diperbolehkan bertanya, mengapa banyak fitnah yang menimpa orang Muslim dan mukmin pada satu keadaan yang sangat kritis sebegini. Ini kalangan kita ni kena penyakit COVID ni. Kita tengok kan, bingung manusia. Yang ada yang sebut, dia kata dia tak jumpa pun dengan, dia tak ada kontak pun dengan pesakit COVID. Tak ada apa-apa. Tiba-tiba dia kena COVID. Macam mana datang? Macam mana datang? Yang disebut dengan demikian. Kenapa dia kena? Ujian Allah. Allah jadikan. Kerana dosa-dosa yang dilakukan di kalangan kita, tak kira Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Ustaz dan sebagainya. Bila Allah turunkan ujian ini, fitnah ini, tak kira siapa. Walaupun dia raja. Walaupun dia yang disebut dengan Ustaz. Walaupun dia ulama yang besar. Walaupun siapa, bila kena saja dengan ujian ini, kamu tidak akan selamat di saat yang demikian. Berhati-hati. Kita sedang berhadapan dengan saat fitnah yang dahsyat. Tidak dapat dijangkiti. Nak sebutnya, fitnah tersebut selalu muncul hingga akhirnya masuk fitnah. Yang terbesar itu munculnya Dajjal. Akhir nanti, fitnah yang terbesar yang kita akan lalui, keluarnya Dajjal. Digambarkan bahawa jika seorang manusia telah menghadapi fitnah, sehingga seperti akan meregut nyawa dia, setelah dia usai menghadapi fitnah tersebut, akan datang lagi fitnah yang lain dan tidak akan berhenti selama-lamanya. Tuan-tuan ingat ke? Bila berakhirnya kita tak jumpa kapal MH370, berakhirkah ujian kita? Tak. Allah datangkan dengan yang terbaru ni, COVID-19 pula. Allah jadikan demikian. Apakah dengan berakhirnya COVID, maka tak akan datang lagi penyakit lain, tak akan datang lagi ujian lain? Ada lagi. Kita tak terbayang benda apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam hidup kita, menjadi bingung di kalangan umat manusia saat mana menghadapi keadaan sebegini. Kita tak tahu kuasa besar dunia yang ada pada hari ini, China dan juga Amerika. Sekarang pula kita tengok orang hina pula buat Rasulullah kartun-kartun dan sebagainya di Perancis, sehingga dipenggal kepala
yang guru yang menunjukkan gambar kartun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada anak murid dia. Kemudian timbul kebangkitan penghinaan pada Islam yang dilakukan oleh Meron selaku Presiden Perancis itu, yang hina. Kemudian berlaku pula tindak balas daripada umat Islam di sebelah yang disebut dengan sebelah dunia Islam ini, tunjuk perasaan di Syria, kemudian di Turki. Cuma negara kita saja yang dalam keadaan negara kita ni dalam keadaan kita kena fitnah, di mana ujian COVID-19 ini menyerang di kalangan kita, sehingga kan kita terkapai-kapai dan terkial-kial di kalangan kita. Jika tidak ada pertolongan daripada Allah, nescaya tidak mungkin dapat menghadapinya. Bila tak ada pertolongan daripada Allah, jangan harap kita mampu untuk nak lalui ujian yang besar ini. Kerana Allah memberikan pertolongan pada manusia, nescaya mereka mampu untuk menghadapinya. Allah akan tolong kalau kita ni jaga. Kalau Allah kata tak layak nak ditolong dia ni, aku hapuskan di kalangan umat manusia ni, yastaddil qauman ghairakum, dan Allah gantikan kaum yang jauh lebih baik daripada kaum yang telah dimusnah dan dihancurkan ini sendiri. Tidak dapat dimungkiri bahawa kehidupan manusia akan selalu dilingkupi oleh aneka ujian. Dan kita pernah akui, dalam hidup kita ni ada je ujian. Kalau tak berkelahi dengan orang, berkelahi dengan suami isteri. Kalau tak berkelahi dengan suami isteri, berkelahi dengan anak-anak. Kalau tak berkelahi dengan anak-anak, berkelahi dengan mak ayah. Berkelahi dengan jiran tetangga. Maknanya hidup kita ni, tanda akhir zaman tak ada damai. Tak ada rasa perasaan, ni mak aku, ni ayah aku, ni mak mertua aku, ni suami aku, ni isteri aku. Tak ada perasaan itu. Masing-masing nak fight. Hak masing-masing. Masing-masing kata, aku ada hak, aku ada. Dia letak demikian. Yang menyebabkan akhirnya berlaku pertelingkahan yang tak berkesudahan. Mukmin akan diuji dengan agama dan dunianya. Kita ni akan diuji. Dalam urusan agama diuji, dengan di urusan dunia pun kita diuji. Ramai mana orang kita kalah. Bila diuji dengan ujian dunia pun kalah lah. Ada orang yang bila diuji dengan ujian dunia, tak dapat kerja, kena buang kerja. Kemudian adik-beradik tak tegur siapa. Kemudian dalam hidup dia, jiran tetangga pula buat khianat pada dia. Semua benda tu ujian-ujian yang dilalui. Kemudian dia dapat pasangan pula khianat antara satu sama lain. Dia melalui saat yang demikian. Lalu keadaan ini, cara umumnya, manusia diuji dengan keduniaan. Sedangkan orang mukmin akan diuji dengan agama dan dunianya. Orang lain yang tidak beriman, diuji dengan dunia. Manakala kita yang beriman, diuji dua. Agama kita dan dunia kita. Diuji dalam hidup kita. Kemudian hal ini diberikan pada umat manusia untuk menguji dan membersihkan jiwa seseorang. Allah nak uji dengan tujuan Allah nak bersihkan jiwa dia. Siapa yang mampu menghadapi ujiannya dengan baik, nescaya dia akan diberi balasan ganjaran syurga yang Allah sediakan untuknya. Ayat-ayat mengenai prasyarat orang masuk syurga banyak sangat. Contohnya, antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut, afahasibtum annama khalaqnakum afahasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu menyangka kamu akan dimasukkan dalam syurga? Padahal belum nyata lagi bagi Allah orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang yang sabar di kalangan kamu. Allah Subhanahu wa taala sebut, kamu ingat ke kamu masuk syurga free-free ke? Allah tanya demikian. Kamu ingat ke bila kamu hidup sebagai di atas muka bumi ini, kamu boleh masuk syurga mana kamu nak? Sedangkan kamu belum lagi dinyatakan dalam diri kamu tentang bagaimana kamu beriman dan kamu berjihad di jalan Allah sebelum kamu menjadi orang yang benar-benar menjadi orang yang sabar dalam hidup kamu. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebut jelas, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman pada Allah, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Maknanya kita ni akan ada ujian, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan ingat, tuan-tuan duduk saja, saya duduk saja, maka tak ada ujian. Tak. Akan diuji oleh Allah. Kenapa Allah uji? Dengan tujuan kami uji kamu tersebut, maka Allah tahulah siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bohong pada Allah. Bila belum diuji, tak apalah. Kamu bolehlah kamu cakap sembang kencang. Bila kena uji, baru kamu tahu takat mana keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dua ayat di atas menunjukkan adanya ujian. Adanya fitnah. Yang merupakan bahagian daripada berbagai bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Macam-macam lah. Kita dengan adik-beradik kita tak sama ujian. Kita dengan jiran tetangga kita tak sama ujian. Kita dengan kawan sepejabat kita tak sama ujian. Ujian berbeza-beza. Di kalangan kita ada orang yang diuji oleh Allah dengan ujian sakit. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan ujian kekayaan. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan ujian pengaruh yang ramai. Ada orang yang diuji oleh Allah dalam hidup dia dengan ilmu yang banyak. Konon-kononnya diuji oleh Allah dengan ujian demikian. Bila kena ujian yang sebegini, maka Allah tahu siapa yang benar-benar beriman, siapa yang bohong dengan Allah. Ini bila Allah jadikan ujian tu, Allah nak tengok. Sebagaimana anak-anak kita, bila dia memasuki ujian, kenapa? Nak suruh naik kedudukan dia. Nak naik daripada PMR, nak naik pada SPM. Daripada SPM, nak pergi kepada universiti. Peringkat universiti dan sebagainya. Semua tu melalui proses ujian. Kalau dia tak melalui ujian, dia tak layak untuk naik kedudukan dia. Demikian juga sebagai seorang mukmin. Orang mukmin Allah jadikan ujian. Ujian fitnah dalam hidup dia. Fitnah dengan isteri dia. Fitnah terhadap suami dia. Fitnah terhadap anak-anak dia. Allah jadikan ujian dalam hidup kita. Ini dalam keluarga. Ujian dalam berjiran tetangga. Ujian dengan anak-anak yatim yang ada sekeliling kita. Ujian dengan orang miskin yang sentiasa minta dengan kita. Ujian dalam hidup kita dengan kesakitan, celaan, cacian, makian yang tak berkesudahan yang datang dalam kehidupan kita seharian. Maknanya apa dia? Ujian-ujian ini Allah jadikan nak tengok siapa yang benar-benar beriman dan siapa di kalangan kamu yang berserah diri kepada Allah. Siapa pun yang mampu menghadapi dengan besar hati, bila berhadapan dengan ujian di akhir zaman ni, besarkan hati kita. Jangan sempitkan hati. Jangan kata-kata tak ada jalan ni. Tak ada penyelesaian. Jangan. Bila kena ujian, jadi besar hati kita. Lagi kuat jiwa kita. Dalam firman Allah Ta'ala menegaskan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, dan kami pasti akan menguji kamu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Dengan satu ujian yang menakutkan kamu. Wal-ju', rasa lapar. Kemudian, وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ. Aku kurangkan harta benda. وَالثَّمَرَاتِ. Amwal wal anfusi, dan juga jiwa di kalangan kamu. Wathamarat, dan juga buah-buahan. Wabasyiris sabirin. Kabar gembiralah pada mereka yang bersabar di saat mana diuji oleh Allah dengan ujian dalam hidup mereka. Yang macam mana orang yang sabar dengan ujian ni? Alladzina iza asabathum musibah. Ketika mana mereka diuji dengan ujian-ujian yang banyak dalam hidup mereka, mulut-mulut masing-masing sebut, qalu inna lillah. Sesungguhnya kami datang daripada Allah. Kita ni, inna lillah, kita ni datang daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah lah kita akan kembali. Makna ayat ni, Allah akan selalu memberi ujian pada siapa pun umatnya. Nah ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ajar, mana saja umat aku, jangan ingat dia selamat daripada ujian. Umat manusia atas dunia ni, mulai daripada ujian yang paling ringan, ujian yang paling ringan, sampailah ujian yang paling terberat yang dikena lalui. Semua kita kena. Tak ada orang yang tak kena ujian. Tuan-tuan jangan ingat, bila dia jadi ustaz, maka tak ada ujian. Bila dia jadi tok guru, maka dia tak jadi ujian. Bila dia dah sampai peringkat level tertentu, maka dia tak kena ujian. Tak. Dia akan melalui fitnah-fitnah yang banyak dalam hidup mereka, yang terberat yang mereka lalui, dan tidak akan henti di saat mana orang tersebut menghadapi dengan tabah. Tiba-tiba kita berhadapan dengan tabah, orang tersebut akan diberi gelaran seorang yang sabar. Bila kita ni kuat, maka kita digelar orang yang sabar. Yang dimaksudkan dengan sabar adalah tidak pernah mengeluh terhadap apa yang terjadi padanya, kecuali semuanya dikembalikan pada Allah Ta'ala. Kalau kita ni boleh bertahan dengan ujian yang Allah jadikan pada diri kita, saat mana kita kena ujian yang banyak, kita pun digelar orang yang sabar. Orang yang sabar. Orang yang sabar ni macam mana? Orang yang tak pernah mengeluh dengan setiap apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan dia rasa bahawa semua ini milik Allah. Dan kepada Allah lah akan dikembalikan balik kita kepadanya. Kalimah ini dinamakan kalimah istirja'. Yang sering kali kita sebut, penyataan kembali kepada Allah.
disunnahkan untuk menyebut setiap kali mana ditimpa mara bahaya, baik besar ataupun kecil. Kalau kena ujian dalam hidup kita, tercucuk duri. Berjalan tercucuk duri. Sakit tak? Allahu Akbar. Mulut kita pun sebut, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak kita bawa balik ketusan periksa, tengok merah. Kita pun sebut, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Anak kita sebut, tak mati lagi mak. Anak kita sebut demikian, tak mati lagi mak. Tak, kita kata, ini musibah. Ini ujian yang sedang berlaku dalam keluarga kita. Bila kamu tak lulus periksa, itu tanda kita kena ujian dalam kekeluargaan kita. Bila kamu diuji begini, anak-anak kita mengadu. Mak, dia kata, anak saya demam. Anak saya ni macam kena test COVID, misal contohnya. Mulut kita sebut, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebut terus kalimah-kalimah demikian. Ataupun orang cerita pada kita, beg saya hilang. Kemudian orang bagi tahu pada kita, barang dia tak dapat. Misal contohnya, dia dah order dah, tak sampai barang. Mulut kita sebut, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Ini diajar kalimah istirja. Tidak menghairankan jika banyak fitnah menjelang datangnya hari kiamat. Dekat dengan nak berlaku kiamat, lagi banyak. Fitnah tersebut mencapai puncak kedahsyatan. Sampai pada kegelapan yang amat sangat. Hingga dapat menjadikan seorang di pagi hari mukmin, namun di malam hari menjadi kafir. Ini nak sebutnya zaman ujian sungguh. Sampai peringkat orang ni boleh pergi masjid pada pagi hari, kemudian pergi intikaf dan sebagainya. Malam hari dia pergi kelab malam, joget, menari, berjudi dalam hidup dia, berzina dalam hidup dia. Malam hari buat jahat, siang hari buat dalam keadaan taat. Dan ada orang yang siang hari jahat, malam hari taat. Ni berjumpa. Ada orang yang demikian. Siang hari tuang arak. Kerja dia tuang arak. Jadi cashier untuk jual arak siang hari. Malam hari pergi masjid zikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Menangis teresak terhadap dosa dia yang dibuat siang hari. Berlaku keadaan ini di akhir zaman. Ada orang mukmin yang pada sangat tidak menghairan jika jadi fitnah menjelang datangnya kiamat. Fitnah tersebut sampai ke puncak dahsyat dan kegelapan yang amat sangat, sehingga akan dapat menjadikan seorang di pagi hari mukmin, namun di petang hari menjadi kafir, sebagaimana sabda Rasulullah yang kita sebut sebelum daripada ini. Hadis tersebut memaksa, bermakna bahawa fitnah tersebut akan menjadi sangat banyak dan dahsyat bagi orang mukmin. Karenanya keimanan akan tergoncang, iaitu berada di antara kekafiran dan keimanan. Waktu mana kena begitu? Ada orang kan, dia sebelum berumah tangga, dia dapati lelaki yang dia nak kahwin ni bagus pada diri dia. Dia pun tengok, dia cek semayang sunat istiqrah. Bila dia kahwin, dapati suami dia ni isap ganja rupa-rupanya. Isap ganja. Minum air ketum tak tahannya. Minum air ketum. Rupa-rupanya jadi demikian. Dah terduduk dia. Dia dah berkahwin dah. Dapati suami dia dalam keadaan yang begitu. Tidakkah itu ujian yang besar dalam hidup dia? Dia panggil demikian. Ada orang yang belum kahwin, bagus sangat. Dapati isteri dia elok, pakai kain tudung, anak Tok Imam misal contohnya, solehah elok. Lepas kahwin, dengar lagu Hindustan rupanya. Peminat Korea, peminat nak sebutnya, ujian besar dia. Dapat isteri yang sebegitu. Ingat ke? Isteri dia ni, lepas pada berumah tangga, jadi semakin elok, semakin soleh lagi daripada ni. Ada demikian. Ada orang perempuan yang belum berumah tangga, asyik bagi tahu. Bangun tahajud malam pun bakal suami dia ni bagi tahu. Bangun tahajud malam. Menderma, baca Quran dan sebagainya. Dia beruntunglah dia dapat berumah tangga dengan lelaki yang sebegini. Bila dah berumah tangga, rupa-rupanya itu lakonan semata-mata. Hampir je dipanggil. Bila dia dapat suami yang begitu. Ingat ke suami dia ni suami yang soleh? Rupa-rupanya suami dia pelakon saja. Bagi tahu saja. Sebelum daripada ni, dia pun terduduk. Tidakkah ini fitnah dalam kekeluargaan? Dalam hidup kita akan hadapi ujian demikian. Ni ujian-ujian yang sebegini ni terjadi dalam kebanyakan di kalangan kita. Kemudian Rasulullah juga telah menuntut kita agar tidak mendekati, bahkan masuk ke dalam fitnah tersebut dalam situasi dan keadaan apapun. Rasulullah pesan, kalau berlaku fitnah begitu, kamu jangan dekat. Kamu pergi duduk jauh. Kamu jangan dekat suasana fitnah yang sedang terjadi. Ini suasana
Kemudian kamu jangan masuk dalam kondisi apa pun. Keadaan apa pun, jangan kamu terlibat. Kamu jauhkan. Selamatkan diri kamu. Buktinya, Rasulullah telah memerintah kita untuk memecahkan pedang-pedang kita dengan cara memukulnya. Rasulullah sebut tadi, pedang yang ada tu, kamu pukul dia. Hancurkan pedang kamu, tumpulkan dia. Kalau tidak, kamu masuk dalam kelompok tersebut, akan berlaku tikam menikam. Bunuh membunuh. Di kalangan kamu. Busur-busur tadi. Kepada sebongkah batu sehingga membuatkan rosak. Dengan demikian kita tidak dapat membunuh sesiapa pun. Jika seorang anak telah terperosok dalam lumpur fitnah tersebut, janganlah dia melakukan pembunuhan. Ada anak-anak kita didik elok, tiba-tiba isak dadah. Bila dia isak dadah, makan pil kuda. Jadi demikian. Dia dipengaruhi oleh perkara demikian. Dia nampak kecil-kecil je mak dia. Dia nampak kecil-kecil je ayah dia. Dia nampak harta benda adik-beradik dia tu, mesti dia ambil. Untuk dia buat apa dia? Dia nak beli barang-barang yang buruk tadi, yang jahat tadi. Dia jadi ketagih dalam hidup dia. Ketagihan yang melampau. Zaman fitnah yang berlaku. Di saat itu, dia sanggup memburu, mencari yang disebut dengan harta. Dengan apa saja pun, dia panjat rumah-rumah orang. Dinding-dinding keluarga dia. Dia runtuhkan ke mata. Dia nak curi barang-barang yang dimiliki oleh keluarga dia untuk nak beli bahan dadah. Untuk nak menjadi orang-orang yang nak memperajakan yang disebut dengan ketagihan yang ada pada diri dia. Berhati-hati tuan-tuan. Ramai orang kita, anak-anak mereka terlibat dengan dadah. Terlibat dengan ganja. Terlibat dengan yang disebut dengan pil-pil kuda. Terlibat dengan benda demikian. Tuan-tuan buka je jalan ini. Tuan-tuan akan berhadapan dengan masalah pada jalan akan datang nanti. Satu, alim ulama dia ajar, tutup dahulu jalan. Jalan isap rokok. Cikgu-cikgu larang. Bila pergi ke sekolah, siapa isap rokok, kena rotan, kena denda. Kenapa? Ini jalan awal. Untuk berlaku fitnah yang besar dalam kekeluargaan dia. Dalam kekeluargaan dia akan jadi rosak. Jalan fitnah ni, kena tutup. Islam suruh tutup. Supaya apa dia? Bila berlaku satu masa nanti, kamu boleh kawal pada diri kamu. Kenapa? Kamu dah jaga awal-awal. Ramai mana orang tak boleh kawal. Bila dia tak boleh kawal, dia biarkan anak-anak dia berkawan dengan orang-orang yang buruk akhlak. Lalu, kawan-kawan dia telah menjerumuskan anak-anak dia ni kepada maksiat pada Allah. Ajak ke kelab malam. Ajak minum arak. Ajak tes ganja. Ajak rasa yang disebut dengan pil kuda dan sebagainya. Bila demikian, dia mula rosak akal dia. Minum air ketum. Dia awal-awal lagi. Dah mula dah. Dia ajar demikian. Buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Biarkan anak-anak perempuan yang kecil-kecil ni lagi untuk pergi berkawan dengan mamat-mamat motor yang tak ada agama, yang hilang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dibiarkan demikian. Lama-lama rosak anak dia. Dizinai, dinodai. Kemudian dihilangkan maruah daripada tubuh badan ini. Punca apa dia? Punca dia tak kawal di jalan awal fitnah yang berlaku dalam kehidupan mereka. Ini kena ingat betul-betul. Saya nak pesan pada kita, jaga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita. Jika seorang anak masuk dalam lumpur fitnah tersebut, janganlah dia melakukan pembunuhan. Dah masuk, tutup. Tetapi jadilah yang terbunuh. Jangan kamu membunuh. Ibarat putera Nabi Adam yang terbunuh di tangan saudara dia sendiri. Qabil. Jadilah sebagai seorang Habil yang terbunuh. Dan jangan menjadi Qabil yang membunuh. Ini ulama-ulama pesan. Jangan kamu jadi Qabil. Kamu jadi Habil. Kalau berlaku zaman fitnah tersebut, kalau ada orang nak bunuh kamu, maka kamu diajar supaya kamu bertahan. Kamu mati tak mengapa. Di saat mana orang lain membunuh kamu, mereka yang bunuh itu masuk dalam neraka, manakala kamu yang dibunuh masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini untuk semakin menegaskan kamu tidak masuk ke dalam fitnah yang menyerang dalam agama kamu ini. Orang yang mengingkari aturan syar'i, mereka menjadi akhirat dan agamanya dengan harta benda duniawi yang fana ini. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yakunu baina yaday sa'ah fitanun ka qata'il lailil muslim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan, yubi'u aqwamu dinahum bi'aradin minad dunya. Rasulullah kata akan berlaku pada saat dekat nak kiamat. Dekat nak kiamat, ka qata'il lailil muslim, menjadi bagaikan malam yang gelap pekat. Suasana yang haru biru,
Suasana hidup jadi haru biru. Yusbihur rajulu mu'minan. Ada orang yang pada siang hari dia menjadi mukmin. Wa yumsi kafiran. Pada malam hari jatuh kafir. Jatuh kafir dalam hidup dia. Wa yusbihu kafiran. Ada orang yang siang hari dalam keadaan kafir. Malam hari wa yumsi mu'minan. Malam hari menjadi orang mukmin. Yubi'u aqwamu dinahum. Dia jual. Tapi berbolak-balik menjadi kafir pada hari-hari. Dia menjual harta bendanya. Dengan sesuai harta duniawi ini sendiri. Dia jual agama dia. Agama dia jual. Dengan harga apa dia? Nilaian dunia. Maksudnya apa dia? Dia tahu. Kalau dia bersalam di antara lelaki perempuan ni berdosa. Tapi dia nak rasa kelembutan perempuan itu. Dia hulur juga bersalam. Misal contohnya. Dia jual agama dia. Dia jual agama dia. Dia tahu kalau dia makan rasuah. Dosa masuk neraka. Tapi dia sanggup. Untuk dia apa dia? Ambil juga duit rasuah tadi. Untuk apa dia? Dia terjun dalam neraka Allah SWT. Sebab itu saya sebut tak padan-padan. Untuk kepentingan dunia, kita sanggup gadaikan akhirat dalam hidup kita. Orang kita tahu minum arak berdosa. Siti arak tu 40,000 tahun dalam neraka Allah. Tahu dah. Tapi untuk kesenangan hidup dia sementara ni, dia minum arak. Dia tahu judi ni berdosa. Judi ni satu benda yang dilarang dalam agama. Tapi tak, dia duduk dengan kelompok dia. Dia tahu ganja tu haram. Dia tahu. Tapi dia terlibat juga dengan perkara demikian. Yang terlibat tu bukan biasa. Saya diberitahu ada Tok Imam yang menjadi pengedar ganja. Ada yang disebut dia ada kelompok dia yang mengedar. Ada puak dia yang buat tim dia dan sebagainya. Semua ni untuk menghancurkan dan memusnahkan masa depan dalam kehidupan sebagai seorang mukmin. Dunia akhir zaman dipanggil. Fitnah ini akan terasa berat bagi seorang Muslim. Sampai dia menginginkan kematian. Bila berat-berat sebegini, Rasulullah kata, bila dia tengok teruk sangatlah. Agama mereka pun dah habis dah. Tengok anak-anak pun tak boleh nak selamat dah. Kemudian tengok keluarga dia pun habis. Haru biru kehidupan dia. Dia pun kata, ya Allah, mati aku ya Allah. Lebih baik daripada aku hidup. Di saat mana penuh dengan fitnah ini, yang Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis sebut, la taqumus sa'ah hatta yamurra ar-rajulu biqabri rajul fayaqulu ya laitani kuntu makanah. Rasulullah kata tak akan berlaku kiamat. Nak berlaku kiamat ni sehingga seorang lelaki dia melalui kubur saudara dia. Dia tengok kubur saudara dia. Lalu dia sebut ya laitani kuntu makanah. Alangkah untungnya aku kalau aku boleh berada di tempat kamu dibandingkan aku hidup lagi di atas dunia ini. Allahu akbar. Ni dunia fitnah dia panggil. Dunia fitnah. Fitnah dalam hidup kita. Anak-anak lelaki kita sibuk dengan isteri dia dan anak-anak dia. Kita ada anak. Orang tanya berapa orang anak makcik? Ada 4 orang. Dia sebut. Lelaki perempuan, 4 lelaki. 4 lelaki. Lepas tu, anak lelaki makcik. Anak lelaki saya semua dengan isteri-isterinya. Sibuk dengan anak-anak mereka. Makcik, saya tinggal seorang je. Saya tinggal seorang. Anak lelaki tak boleh nak jaga lagi. Mak dalam hidup dia. Anak-anak tanya, kerja apa makcik? Pegawai itu, pengarah itu, kemudian usahawan itu, orang kaya itu, gelaran tertentu yang ada pada dia. Tapi tak ada seorang pun yang nak jaga, yang disebut dengan ibu yang sudah tua renta, menunggu saat kepulangan anak-anak untuk bersama dan menjaganya. Di saat mana dia menunggu saat masa untuk dipanggil menghadap depan Allah. Lalu dia lalu kawasan kubur, kawan-kawan dia yang telah meninggal dunia, dia sebut, alangkah untungnya kalau sekiranya aku berada tempat kamu dibandingkan aku hidup di atas muka bumi ini. Mereka sebut demikian. Hidup pun buat menyusahkan. Anak-anak hujung-hujung bulan telefon. Mak, dia sebut. Mak tak nak ke duduk rumah orang tua? Mak tak nak ke jaga tu? Hidup dalam keadaan penuh dengan fitnah. Anak-anak orang lain semua dalam keadaan terjaga mak ayah. Tapi anak kita sibuk nak jaga isteri. Sibuk nak jaga anak-anak. Sehingga tertinggal tanggungjawab yang utama dalam hidup dia, menjaga hati ibu dan ayah. Terasa hati ibu dan ayah. Tu ibu. Ayah. Lagi ramai orang di kalangan kita. Berapa ramai ayah yang saya pernah berjumpa dengan seorang ayah. Tiap-tiap tahun. Bila musim raya saja duduk tepi jalan. Dah 6 tahun. 6 tahun. Beli kuih-kuih raya. Duduk tepi jalan. Hari raya pertama lepas sembahyang raya. Balik-balik. Malam raya lagi. 2-3 malam sebelum raya tu. Dah menunggu dah anak balik. Tak ada seorang pun anak menantu balik. Kemudian hari raya.
bila tunggu hari raya je, duduk tepi jalan, pegang kuih raya, menunggu anak pulang. Di saat mana? Tunggu sampai hari raya ke-6. Setiap hari tunggu tepi jalan. Dia sebut sendiri ni. Hamba Allah tu sebut sendiri pada saya. Tiap-tiap hari dalam 6 tahun ni Ustaz, lepas pada kematian isteri saya, anak saya tak balik beraya dengan saya. Saya semayang raya, lepas semayang raya, saya ambil kuih raya, saya duduk tepi jalan. Tengok kereta yang lalu lalang. Mana telah tahu kalau anak saya yang pulang untuk beraya dengan saya. Tak ada seorang pun anak menantu yang pulang dalam keadaan demikian. Ni bukan anak menantu ni. Ni hantu dia panggil. Hantu. Yang menyebabkan anak dia, ayah dia terasa hati. Kalian ingat, bila ayah kita terasa hati dengan kita boleh masuk dalam syurga Allah. Tak. Allah tak jadikan syurga bagi mereka yang derhaka dan menyebabkan terasa hati ibu dan ayah terhadap kita. Ini fitnah dia panggil mereka. Fitnah. Sibuk dengan keluarga dia dan isteri dia. Isteri dia lebih mengongkong yang disebut dengan suami. Suami terkongkong dengan isteri yang jenis demikian. Jaga-jaga pada diri kita demikian. Dalam satu riwayat Muslim disebut, wallazi nafsi biyadih, demi nyawaku dalam genggamannya, la tazhabid dunya hatta yamurra rajul ala qabri fayatamarragu alaih fayaqul ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr wa laysa bihi ad-din illa al-bala. Demi zat yang di jiwanya dalam genggamannya, jiwa aku dalam genggamannya. Rasulullah sebut, la tazhabad dunya, dunia ni tidak akan lenyap sampai seorang lelaki yang melalui yamurra rajul ala qabri, dia melalui kawasan kubur, fayatamarragu alaihi, lalu sebuah kubur, lalu dia berguling-guling di atas kubur itu. Seorang lelaki dia lalu kawasan kubur, terguling-guling di atas kubur. Yamurru alaihi fayatamarragu alaihi, tiba-tiba dia tersungkur di atas kubur. Di atas kubur tu, lalu dia sebut fayaqulu ya laitani, lalu mulut dia sebut, alangkah bagusnya ya Allah, kuntu makana sahibil hadzal qabr, kalau aku menjadi tempat orang dalam kubur ni ya Allah. Walaysa bihid din illa al bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia tak buat demikian kerana agama yang kerana dia ada agama, dia buat demikian. Bukan agama yang menyuruh dia buat demikian, tetapi yang kena pada dia ialah ujian-ujian, bala-bala yang kena pada diri dia yang menyebabkan jadi sedemikian rupa. Dalam sabda Rasulullah yang lain disebut, Rasulullah sebut, anna baina yaday sa'ah al-haraj. Qila wa mal haraj? Qala al-qatlu innahu laysa biqatlihim musyrikin walakinna qatla ba'dukum ba'da hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa yaqtula ammahu wa yaqtula ibn ammihi. Qalu wa ma lana uquluna yawma idhin? Qala innahu litunzi'u uqul ahli dhalika az-zaman wa yakhlifu lahu haba'an minan nas yahsibu aktsaruhum annahum ala syai'in wa laysu ala syai'in. Allahu akbar. Rasulullah sebut, di antara saat nak berlakunya kiamat akan berlakunya haraj, al-haraj. Rasulullah sebut demikian. Qila wa mal haraj? Sahabat tanya, apa dia al-haraj itu ya Rasulullah? Yang kamu maksudkan al-haraj itu apa Rasulullah? Qala qatlu innahu laysa biqatlihim al-musyrikin. Rasulullah jawab, pembunuhan, tetapi kalian bukan membunuh orang musyrikin. Bukan masa tersebut bunuh orang musyrikin. Walakin qatla ba'dukum ba'da. Tapi sama orang Islam bunuh sama orang Islam. Qatla ba'dukum ala ba'd. Qatla ba'dukum ba'da. Kamu saling bunuh di antara sesama kamu. Bukan kamu bunuh orang musyrikin. Patutnya bunuh orang musyrikin. Maksudnya demikian. Patutnya akhir zaman. Tiba-tiba bukan bunuh orang musyrikin, tapi bunuh sama kamu. Lalu qalu wa ma lana uqulana. Lalu hatta yaqtul ar-rajul jarah, sehingga seorang lelaki membunuh jirannya. Wa yaqtul ammah, dan dia membunuh keluarga saudara dia, membunuh mak saudara dia, membunuh jiran tetangga dia, saudara dia, mak saudara dia. Kemudian wa yaqtul ibn ammi, dan dia bunuh sepupu-sepupu dia. Qalu ammahu wa yaqtul ammah wa yaqtul ibn ammi, dia bunuh sepupu dia. Qalu wa ma lana uqulana yawma idzin. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, yang bunuh sampai begitu tu ke mana akal dia waktu itu ya Rasulullah? Dia tak fikir ke Rasulullah? Dia tak mikir ke Rasulullah? Saat mana dia
membunuh jiran, tetangga, adik-beradik dia, saudara dia, pak saudara dia, mak saudara dia, sepupu dia, dia bunuh. Akal dia kat mana Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innahu latunzi'a uqul ahli zalika zaman. Saat itu akal dia dicabut. Rasulullah kata. Akal dia maknanya jadi mabuk. Apa dia ni? Dadah lah, dadah. Dadah yang terjadi. Bila kena dadah, kena yang disebut dengan penyakit-penyakit yang menyebabkan hilang akal. Tak waras. Di saat mana tak waras, zaman sebut wa yaqlifu lahu haba'an minan nas. Yang menyebabkan dianya dicabut akal dia dan digantikan manusia yang bodoh. Dia berkawan dengan sama-sama geng-geng dadah dia. Geng-geng bodoh-bodoh dia tersebut. Yang menyebabkan industri dadah ni menjadi industri yang besar di kalangan mereka. Orang yang menjadi pedagang-pedagang dadah, mereka ni ada kabel yang kuat. Mereka boleh menyebabkan menghancurkan masyarakat di saat itu. Yahsibu aktsaruhum annahum ala syai'in wa laysu ala syai'in. Manusia jadi kebanyakan daripada mereka itu benar, tetapi sebenarnya tidak benar. Nampak macam bagus, baik. Macam baik. Tapi sebenarnya di sebalik baik itu jahat. Allahu Akbar. Zaman mudah-mudahan kita sampai saat yang demikian, kita akan samalah insya-Allah. Mudah-mudahan itulah yang kita nak bicarakan pada saat ini. Allah samakan kita daripada keadaan-keadaan masyarakat yang sedang terjadi, keadaan fitnah yang sedang terjadi ini menunjukkan akan berlakunya saat kiamat itu sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.